Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Firdaus Rashidis bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 30 Januari. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Sebanyak 70 cadangan projek telah dikemukakan oleh Agensi Pembangunan Bahagian Betung BDDA kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk kelulusan. Timbalan Premier merangkap pengerusi BDDA, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas memberitahu kesemua projek itu melibatkan anggaran perbelanjaan sebanyak RM780 juta. Dato' Amar Douglas menjelaskan sebahagian besar projek berkenaan merupakan projek infrastruktur dan kemudahan di 8 kawasan Dewan Undangan Negeri di bahagian Betong. Beliau menambah projek-projek tersebut adalah keutamaan BDDA dan diharap dapat dilaksanakan secepatnya tahun ini sebaik sahaja diluluskan. Katanya agensi serta jabatan kerajaan yang berkaitan juga telah diberikan senarai projek berkenaan bagi membolehkan mereka membuat persediaan. Dato' Amar Douglas menyatakan perkara itu pada Majlis Ramah Tamah Tahun Baru Cina di Sepauh. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Douglas menjelaskan bahawa gabungan Parti Sarawak GPS sekarang merupakan sebahagian daripada kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Katanya seperti parti-parti lain, GPS bersama membentuk kerajaan perpaduan untuk kestabilan politik dan kemakmuran negara. Menurut Dato' Ahmad Douglas lagi, Perdana Menteri setakat ini telah menunjukkan komitmennya membantu Sarawak. Ini dapat dilihat melalui pelantikan wakil rakyat dari Sarawak iaitu Dato' Seri Fadilah Yusof sebagai timbalan Perdana Menteri. Selain itu, tambahnya, pemberian khas tahunan untuk Sarawak dan Sabah juga dinaikkan kepada RM300 juta berbanding RM16 juta sebelum ini. RM1 bilion pula telah diluluskan untuk meningkatkan keselamatan dan kemudahan di sempadan Sarawak, Sabah dan Indonesia. Pos sempadan Bario merupakan antara lokasi yang dipersetujui untuk ditambah baik dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 20 Januari lepas. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Galang memberitahu penambahbaikan pos sempadan tersebut termasuk menaik taraf kemudahan di sepanjang sempadan Sarawak dan Sabah dengan negara Indonesia yang melibatkan peruntukan tambahan berjumlah RM1 bilion. Datuk Gerawat berkata dengan perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Nusantara, Kalimantan Timur, Jawatan Kuasa Pemandu Nasional MA63 juga bersetuju untuk membina satu jalan di kawasan sempadan wilayah Sarawak dan Kalimantan yang dikenali Border Security Road untuk keperluan keselamatan di sempadan. Beliau juga menzahirkan penghargaan kepada Jabatan Imigresen Malaysia atas penurunan kuasa kepada pegawai imigresen di Bario dan mempermudahkan urusan bagi membuat pas limpas batas di Bario. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam lawatan kerja Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia ke Bario. Datuk Gerawat yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu menjelaskan beliau memohon pihak Jabatan Imigresen Malaysia untuk mempertimbangkan agar kaunter khas untuk pas limpas batas diperluas ke kawasan Pak Daleh dan Long Banga. Ini memandangkan kedua-dua kawasan tersebut merupakan kawasan aktif pergerakan ke Indonesia yang telah lama wujud. Dalam pada itu, beliau turut berterima kasih kepada jabatan itu yang telah mengadakan dialog bersama komuniti setempat dan memberi perhatian kepada warga tempatan yang masih memegang kad pengenalan hijau. Usahawan di negeri ini disaran untuk mengikuti kursus asas keusahawanan bagi meningkatkan lagi pengetahuan dan ilmu dalam bidang perniagaan. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rafi'i berkata, ia bagi membolehkan mereka mengembangkan perniagaan dengan lebih baik. So I noticed that we need to help them to improve in terms of financial management, marketing, business canvas and also digitalize dia punya produk. Datuk Dr. Anwar juga menjelaskan usahawan juga perlu meningkatkan pengetahuan dalam bidang pemasaran bagi meningkatkan pendapatan mereka. I think untuk menambahkan pendapatan, we cannot stay like what we do now lah. Kita mesti menambah ilmu, make sure marketing is good. And I'm sure we can do it. Terutamanya usahawan. It just need determination and need more a bit of knowledge
it will help them to improve their daily income. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program pemerkasaan komuniti berilmu di Kolej Komuniti Sibu. Jelasnya lagi, tahun lepas seramai 611 peserta telah mengikuti kursus keusahawanan tersebut dan menjangkakan lebih 1,000 orang akan mengikuti kursus pada tahun ini. Dato' Dr. Anwar dalam pada itu menyeru kesemua usahawan untuk mendaftar perniagaan bagi memudahkan mereka mendapatkan bantuan daripada kerajaan. Sementara itu, Datuk Dr. Anwar Rapai yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka memberitahu sebuah kawasan bagi menempatkan pengusaha cottage yang menghasilkan produk makanan halal akan diwujudkan di kawasan Nangka bagi memudahkan mereka memperoleh sijil serta logo halal daripada pihak berkaitan. Beliau menjelaskan tapak yang sesuai untuk tujuan tersebut telah dikenal pasti. So I noticed that Datuk Dr. Anwar berkata cadangan untuk membuka kawasan itu telah dikemukakan kepada pihak Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC dan berharap tindakan susulan dipercepatkan. Tambahnya, buat permulaan sebanyak 16 unit permis bahagian belakangnya dijadikan sebagai tempat pengeluaran manakala bahagian depan untuk menjual produk. Katanya dengan adanya premis itu nanti akan memudahkan pengusaha mengemukakan permohonan bagi mendapatkan sijil dan logo halal produk keluaran mereka kepada pihak berwajib untuk kelulusan. Pada masa yang sama, jelasnya ia juga akan memudahkan pihak Majlis Perbandaran Sibu dan Jabatan Kesihatan membuat semakan dan pemeriksaan premis daripada pelbagai aspek terutama dari segi kesesuaian serta kebersihan. Beliau berkata peraturan menetapkan bahawa mana-mana usahawan yang menghasilkan produk makanan di rumah tidak layak untuk mengemukakan permohonan bagi mendapatkan sijil dan logo halal. Penduduk kampung yang menetap di kawasan sepadan Malaysia Indonesia, terutamanya di Biawak Sarawak, perlu lebih peka dengan kegiatan penyeludupan bahan terlarang seperti dadah. Ahli Dewan Undangan Negeri OPA Billy Sujang memberitahu kerjasama penduduk di kawasan terbabit amat diperlukan dalam menangani isu tersebut yang telah menjadi penyumbang kepada pelbagai masalah sosial. Billy Sujang menjelaskan sekiranya aktiviti berkenaan tidak dibanteras bersama, lebih ramai lagi masyarakat akan terjerumus dengan najis dadah, terutamanya golongan remaja yang sepatutnya menjadi pewaris kepimpinan negara. Katanya penyalahgunaan dadah merupakan penyumbang kepada pelbagai masalah termasuk jenayah harta benda, rompakan, keganasan rumah tangga yang merekodkan jumlah tertinggi dilaporkan di Sarawak. Pada masa sama, beliau mengingatkan pasangan kahwin campur atau kahwin antarabangsa untuk menyediakan dokumen sah sebelum melangsungkan perkahwinan bagi memudahkan urusan pendaftaran anak mereka kelak. Billy berkata demikian pada Randau Pembangunan Sosial Bahagian Kuching Siri 1 2023 di Kampung Biawak Lundu. Randau tersebut anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti dengan kerjasama Pejabat Residen Bahagian Kuching dan Pejabat Daerah Lundu. Pameran 20 agensi termasuk Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Polis Diraja Malaysia dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak turut diadakan bagi memperkasakan komuniti melalui pendidikan tidak formal dan ceramah untuk kesejahteraan sosial. Dua lelaki tempatan ditahan polis Miri kerana disyaki terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexan Nangacabu dalam satu kenyataan memberitahu penahanan kedua-dua suspek berusia 41 tahun itu pada Jumaat lepas di kawasan tepi jalan di Miri oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. ACP Alexan Nangacabu berkata hasil pemeriksaan ke atas kedua-dua suspek telah menjumpai dan merampas 2 bungkus plastik los sinar masing-masing berisi ketulan kristal disyaki dadah jenis metafetamin seberat 2,000 gram bernilai RM72,000. Beliau menambah pihak polis turut menyita 2 kenderaan yang dianggarkan bernilai RM270,000. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, iaitu jika disabitkan kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati atau jika tidak dihukum mati boleh dipenjara seumur hidup dan dikenakan sebatan tidak kurang 15 kali.
Kesemua suspek telah direman selama 7 hari. ACP Alexson dalam pada itu menasihati orang awam yang mempunyai maklumat mengenai aktiviti penyalahgunaan dadah untuk segera melaporkan ke balai polis berdekatan agar aktiviti tersebut dapat dibendung dan dibantras. Seramai lebih 15,000 orang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina yang diadakan di Dewan Suara Bintulu. Majlis Rumah Terbuka tersebut anjuran Parti Demokratik Progresif PDP dan Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing. Orang ramai mula memanjiri Dewan Suara Bintulu seawal 8 pagi untuk bersama-sama memeriahkan acara tahunan tersebut. Majlis berkenaan antara lain bertujuan mengeratkan hubungan dalam kalangan rakyat berbilang bangsa, agama dan budaya di samping sebagai platform untuk pemimpin mendekatkan diri dengan masyarakat di bahagian itu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut hadir sama memeriahkan Majlis Rumah Terbuka itu. Persembahan kebudayaan dan nyanyian daripada pelbagai suku kaum dan etnik turut diadakan. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut menghadiri Majlis Rumah Terbuka Anjuran Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Tanjung Batu di Bintulu. Paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi Isnin 30 Januari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Salam berhujung minggu, salam hormat dan salam Malaysia Madani.